Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah. Kita dapat bertemu balik semula dalam sesi sembang santai kita. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi tentang sedikit pengalaman dan juga maybe sedikit ilmu untuk kita gunakan dalam perjalanan kita. Dan ada yang PM saya personally, kenapa lama tak live. Okey, kadang-kadang kita perlu juga masa bertenang sebentar untuk kita recharge kita punya generator set. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lepas kita ada beberapa projek yang kita lakukan. Dan lepas buka PKP, kita ada PKBB. Alhamdulillah, program-program online kita berjalan lancar. Dan juga sekarang ni dah mula kita ada face-to-face punya program. Dan insyaAllah doakan kesihatan saya, doakan juga saya diberi terus kekuatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan, untuk kita mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian, daripada ilmu yang kita boleh kongsian bersama, insyaAllah. Dan juga kepada mereka-mereka yang ada bersama, setia bersama, Alhamdulillah. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan kita, share juga kepada grup-grup safety anda, supaya kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Dan sebagai safety practitioner, sebagai orang yang terlibat dalam safety, memang tugas kita untuk beri manfaat, betul? Dan ingat, lebih ramai orang yang kita boleh beri manfaat, lebih banyak kita dapat, orang kata, pulangan secara tidak langsung. Sama ada dalam bentuk kegembiraan, maybe dalam bentuk kesyukuran, betul? Dan maybe dalam bentuk-bentuk yang lain yang berbeza. Dan saya insyaAllah daripada masa ke masa saya akan berkongsi sebanyak mungkin ilmu yang saya ada, ilmu yang saya diberi pinjam, dan juga pengalaman yang saya ada. Sekurang-kurangnya, walaupun satu huruf yang saya kongsikan anda dapat beri manfaat, betul? Alhamdulillah. Dan insyaAllah malam ni kita akan berkongsi satu topik yang best. Because why? Bila kita dah mula balik ke tempat kerja, kita dah mula balik ke orang kata berinteraksi dengan rakan-rakan di tempat kerja, we come back to the situation where we are starting before. Di mana kita kena faham dalam safety kita bukan bekerja seorang. Betul? Dalam safety kita kena fikir bahawa kita bekerja berkumpulan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita nak lead our team. Bagaimana kita nak bantu kumpulan kita supaya mereka dapat bersama dengan kita untuk menjayakan safety and health. Itu penting. Kerana apa? Saya ada dapat banyak orang kata pertanyaan tentang Encik Fakrul, kenapa safety committee saya pingsan, atau bagaimana kenapa safety committee kita tidak dapat aktif. Adakah kerana kesilapan kita ataupun maybe kesilapan suatu pengambilan lagi. Okay. Kerana apa kita kena faham, tuan-tuan puan-puan, in life people must find a purpose. Apa dah? In life people must find the purpose. When we come and find our purpose, then perjalanan hidup tu akan lebih jelas. Kenapa kita, why kita buat sesuatu. So therefore insyaAllah selepas daripada ni kita akan ada live maybe 2 hari sekali, 3 hari, 2 hari sekali lah kita akan buat, supaya anda dapat recharge balik. Anda boleh kita boleh gunakan ilmu yang saya kongsikan supaya di tempat kerja anda, sama ada untuk diri anda sendiri, untuk rakan-rakan sekerja, ataupun maybe dengan rakan-rakan yang lain juga, insyaAllah. Okay? Dan saya yakin setiap perkara yang kita pelajari, kita boleh beri manfaat kepada orang lain. Okay, boleh? Okay. So, siapa yang ada dekat dalam ni pada malam ni, sampaikan Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga terima kasih kerana bersama dengan saya pada malam ni. Dan saya yakin masa anda tidak akan kita sia-siakan. Okay. Ada yang dah lama kata tak dapat jumpa, insyaAllah doakan kesihatan saya, untuk saya terus memberi dan terus berkongsi, insyaAllah. Okay. So what happened is, pada malam ni kita akan share sedikit kenapa the power of teamwork. Kenapa perlu kerjasama. Kenapa kita kena ada dapatkan kerjasama daripada maybe jawatan kuasa kita ataupun safety committee kita. Kerana saya selalu dapat keluhan daripada safety officer ataupun triple S, orang kata safety supervisor atau mereka yang terlibat dalam safety. Mereka kata, oh Encik Fakrul, saya ni seorang kerja tempat kerja. Oh Encik Fakrul, saya ni tidak ada team pun.
Encik Fakrul, kadang-kadang saya department pun tak ada. Cuma saya seorang yang menguruskan safety dalam organisation. So, how kita nak manage dan membantu menguruskan safety di tempat kerja kalau kita seorang? Okay, so itu perkara yang amat penting untuk kita faham. Kenapa, di mana ianya bermula? Okay, siapa yang nak saya tahu share? Kenapa pentingnya kita bina safety committee kita? Kenapa pentingnya kita bina tim kita? Dan sedalam undang-undang sendiri termaktub bagaimana dan apa yang kita patut buat. Okay, siapa nak tahu rahsia dia? Kenapa perlunya teamwork? Apa kuasanya, apa powernya dalam teamwork kita dalam safety committee? Okay, siapa nak tahu? Kita share the power of teamwork malam ni. Betul? Dan insyaAllah saya akan share juga bagaimana kita nak membangkitkan semangat-semangat dalam team ni. Kenapa kita pun faham bila dalam teamwork ni, especially kalau kerja-kerja sukarela ni, betul? Kadang-kadang ada juga mereka yang syahid, mereka yang maybe hilang dia punya komitmen, ataupun maybe dia punya bateri dah mula merah dan kuning dan sendu juga. So bagaimana kita nak empower balik, macam mana kita nak recharge balik our teams? That is very important. Okay, siapa nak beritahu saya nak tahu. Okay, beritahu kat situ. Okay, good. So sementara tu kita tengok siapa yang ada bersama kita malam ni. InsyaAllah. Okay, good. So kita ada Hai Surashan, apa khabar Surashan? Lama kita tak jumpa Surashan. Okay, bagus. Jacqueline, Jacqueline, apa khabar? Sihat? Okay, excellent. Okay, bagus. Kita ada Laika. Hai Z, apa khabar Z? Sihat? Alhamdulillah. Okay, good. So Iskandar, apa khabar Iskandar? Sihat? Okay, kita ada Nas daripada JB, apa khabar? Waalaikumsalam Nas. Hai Zizul, apa khabar? Orang Kulim kita sihat? InsyaAllah bulan depan kalau ada panjang umur rezeki kita jumpa. Okay. Dan Mazir, apa khabar Zir? Sihat? Haikal, apa khabar Haikal? Dan Encik Rosli kita, apa khabar Encik Rosli? Okay, good. So let us share. Kenapa perlunya kerjasama? Kenapa perlunya dan kenapa, apa powernya kita dalam teamwork ni? So that's why, pertama sekali, bila anda anda nak mengumpulkan safety committee ni, anda kena buat tiga perkara. Okay, take note benda ni. Okay. So, bila kita nak mengumpulkan safety committee kita, atau kita nak build team kita dalam safety, kita kena buat tiga perkara supaya kita dapat maximize pelantikan safety committee tu. Ingat, kita tak bekerja seorang. Dalam undang-undang, mana-mana organisation yang ada 40 orang ke atas dah kena ada safety committee. Betul? So, therefore, yang paling penting bagaimana anda membentuk safety committee anda. Bagaimana anda membentuk maybe emergency response anda, fire first aider anda. So memang kadang-kadang akan ada dugaan dari segi support of majikan. Tapi ingat, macam mana saya bagi tahu selalu, yes, akan ada cabaran, akan ada dugaan. Tapi ingat, cabaran jadikan kita lebih kuat, dugaan jadikan kita lebih matang. Itu penting. Okay, good. Tulis kat bawah tu. Siapa tulis? Ingat tu. Dugaan jadikan kita lebih kuat dan cabaran menjadikan kita lebih matang. Betul? On that part. Okay, good. So, kenapa pentingnya? Apa yang ada powernya bila kita bekerjasama? Okay? So, first of all, bila anda memilih seorang safety committee, bila anda nak memilih safety committee anda kena buat tiga perkara. Apa perkara? Tiga perkara. Tulis kat situ. Okay? Dan Encik Fakrul, kalau saya dah ada safety committee macam mana? Anda revisit tiga perkara ni. Kerana apa? Dan mereka yang maybe anda jumpa tidak ada tiga perkara ni, ada kemungkinannya mereka akan syahid tengah jalan nanti. So, be aware of that. Dan kadang-kadang juga, kalau kata dalam safety committee tu, komitmen 50% atau 60% ataupun 40%, anda still patut bersyukur. Kerana apa? Masih ada lagi mereka yang committed. Dan mereka yang tak committed, kita nak buat apa? Okay, next session saya akan ajar. Apa nak buat pada mereka-mereka yang maybe kurang committed. On that part. Okay, good. So, bagaimana kita nak memilih safety committee? Ini penting. Okay, saya share tiga dulu. Okay. Pertama sekali, bila anda nak develop safety committee, nak memilih mereka yang dalam safety committee anda, yang pertama sekali yang anda kena buat adalah profiling. Apa dah? Profiling. Okay. Profiling ni penting. Kerana apa? Profiling ini menentukan adakah mereka layak dan bersedia untuk dalam tim anda. Ada yang beritahu saya, Encik Fakrul,
saya serahkan pada department head untuk pilih. Encik Fakrul, kita open kepada ketua jabatan untuk pilih wakil masing-masing. Encik Fakrul, saya open kepada sesiapa yang nak menjadi safety committee. Yes, memang anda boleh open kepada sesiapa yang akan dinominasikan. Tetapi, anda kena letak anda punya kriteria. Anda kena letak anda punya, orang kata, spesifikasi. Pada spek kena ada. Kita tak boleh letak, okay, please nominate your safety committee member. Please nominate a member from your department to become safety committee. That's it. No. Sebagai safety secretary, atau mereka yang akan jadi secretary, atau mereka yang akan lead the teams, anda kena letak kriteria dalam pemilihan safety committee anda. So, jangan letak open blanket saja. Jangan letak open table macam tu je. No. Letak anda punya specification. Apa yang anda nak? Okay, this is some of the specification yang kita kena consider. Nombor 1, kita kena buat profiling. Apa dah? Profiling. Kenapa? Seorang safety committee mesti ada profil yang betul. Seorang safety committee yang dilantik mesti ada ciri-ciri yang tepat untuk bergerak dalam komiti. Okey? Apa the profiling yang anda kena ada? Anda kena lihat, what type of person is this? Sama ada ia adalah orang yang lone ranger, ataupun orang yang boleh bekerja sama, atau maybe orang yang daydreamer. Anda kena tahu pada tu. Kenapa? Dalam safety committee, we need team player. We need orang yang boleh bekerja sama. Kita need orang yang suka bekerja sama dalam tim. Itu penting. That profiling kena ada on that part. So, number 1, bila anda nak pilih, tetapkan kriteria anda dan juga buat profiling on that part. Okay? Kalau tidak, nanti dia jadi kuda perhiasan je dalam anda punya safety committee. Betul? On that part. Okay, good. So, yang kedua, apa yang ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang yang anda nak jadi dalam safety committee? Okay, selain daripada profiling dia, the jenis team player. Yang kedua, dia mesti adalah orang yang learnable. Apa dah? Orang yang learnable. Orang yang boleh belajar dan suka belajar. Itu penting. Kerana apa? Kalau anda dapat orang yang mati, aka orang yang tak suka belajar, ataupun macam saya selalu share, badan manusia perlukan makanan, tapi minda manusia perlukan ilmu, hati manusia perlukan knowledge. Faham saya? So therefore, kalau kita tak nak mati dan tak nak jadi ikan kering, nak jadi ikan yang hidup, kita kena suka dan suka belajar. Faham saya? Kenapa? Tanda-tanda orang yang tu dah mati secara psikologi adalah orang tu berhenti belajar. So that's why, profil yang kedua, untuk anda pilih tim anda, dia mestilah orang yang learnable. Orang yang suka belajar, yang boleh belajar. Encik Fakrul, adakah umur nak tua ke, nak muda ke, ataupun pertengahan ke? Pada saya, umur tidak penting sangat. Yang penting, adakah ia adalah type learnable types. Itu penting. That's why kadang-kadang kesilapan kita bila kita pilih safety committee atau pemilihan safety committee itu sendiri, kita tidak letakkan kriteria kita. Bila kriteria kita tidak jelas, siapa-siapa Tom and Harry pun boleh datang, dan kerana terpaksa, at the end of the day, mereka ambil sambil lewa je. Sedangkan safety committee adalah salah satu perjawatan yang penting di bawah undang-undang. Okay, so that's why dalam session yang lain nanti saya akan share apa powernya safety officer. Kenapa berpower sangat safety officer ni? Betul? On that part. Okay, good. Saya akan share on that particular. How powerful it is to become safety committee. Dan sebagai sekretari, sebagai orang yang menjadi setiausaha ataupun mereka yang lead the teams, kita kena tahu bagaimana nak manipulate dan menggunakan kuasa tersebut. On that part, okay? Dan apa yang kita nak buat untuk jadi kuasa? Saya akan share the triangle of power nanti. Untuk setiap safety committee akan rasa they have the power and they have the responsibility. Itu penting. Okay, boleh? So yang pertama, kita kena faham, kita kena buat profiling. Orang yang team player. Yang kedua, kita kena tahu juga dia mestilah jenis apa dia? Learnable. Apa dia? Learnable. Kenapa? Orang yang mudah nak belajar atau ingin membelajar, dan kita akan ada orang yang hidup. That's why dia akan sentiasa beri orang kata sesuatu yang ingin belajar, dan sentiasa bersedia untuk menerima maklumat. Itu penting.
Okay. So yang ketiga, profiling anda untuk anda pilih seorang safety committee yang tepat adalah dia mestilah a giver. Apa dah? A giver. Okay. Kerana ada manusianya ada 3 jenis. Kita kena faham. Pertama adalah manusia yang dipanggil energy sucker. Bab ni memang ada setengah orang dia punya cakap pun sakit hati, betul? Dia punya perbuatan apatah lagi, betul? Dan bila dia buat sesuatu rasa kita nak bunuh dia aja. Okey, itu dia panggil energy sucker. Ya, yang kedua adalah orang yang neutral. Neutral ni dia tak kisahlah, mana-mana pun dia akan terlibat. Tapi yang paling penting, yang ketiga yang paling best. Dia panggil orang yang jenis giver ataupun energy giver. Orang yang energy giver ni adalah orang yang sentiasa suka memberi. Itu penting. Kerana apa? Dalam safety committee, we want people who are learn to give. Give dari segi apa? Give dari segi time. Give dari segi apa? Give dari segi commitment. Give dari segi apa? Give dari segi orang kata service. Give dari segi apa? Give dari segi orang kata dia punya concentrations. Itu pun penting juga. So indirectly, untuk anda pilih safety committee, these 3 profiling is very important. Atau 3 perkara yang amat penting. Pertama sekali, anda buat profiling, they are a team player. It is very important, very important. Yang kedua, anda kena faham juga, dia mestilah jenis learnable, orang yang boleh belajar. Betul? Itu penting. Kalau tidak, nanti tim anda akan break up nanti. Dan yang ketiga, ia adalah types of giver. Orang yang suka memberi, orang yang terlibat dalam memberi masa dia, memberi dari segi dia punya tenaga, dia punya concentration untuk buat sesuatu untuk organisation, buat sesuatu yang lebih besar, buat sesuatu untuk orang lain. Kerana apa? Kerana sekiranya anda tidak buat kriteria yang betul suatu pemilihan safety committee, apa yang berlaku dalam pertengahan jalan nanti, ada yang syahid, ada yang meninggal, ada yang maybe hilang dalam orang kata dalam kabus contohnya on that part. So therefore it is important for us to build the team and select the correct teams. Suatu selection lagi. Okay, boleh? So that's why the power of teamwork yang pertama adalah at the selection stage. Kenapa? Dalam selection stage memang kita ada peluang untuk memilih orang yang tepat. Dan sekiranya kita tidak dapat memilih ataupun kita tak boleh mendapat sesuatu yang dalam penuh kriteria kita, apa yang kita buat? Then we go to next phase. Okay? So esok lusa kita akan share how we can find the power and how we can rejuvenate the power from the teamwork. Kerana apa? Bila kita dapat sesuatu perkumpulan orang manusia, sama ada 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, how and what we want to do to make it powerful. Dan saya akan share nanti kenapa perlunya kerjasama dan kenapa kelebihannya bila bekerjasama ni dalam teamwork. Okay? Okay, alhamdulillah. So insyaAllah kita akan share lagi malam besok. Jangan lupa, malam lusa, kita akan buat 2 malam. Malam Isnin, malam Selasa kita akan ada. Dan maybe Rabu malam Khamis. Okay, dan insyaAllah pada Khamis malam Jumaat kita akan share lagi supaya kita boleh bersedia ataupun Jumaat malam Sabtu lah kita akan share bagaimana kita boleh bersedia untuk membina safety yang lebih baik, bukan hanya kita seorang tapi melibatkan tim kita. Okay? So insyaAllah jumpa lagi dalam session saya akan datang. Ingat, siapa yang ada, thank you very much. See you next session. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Okay, bye. Then